Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Sister Mira. Saya Sister Khairia. Saya siapa? Saya Ron. Okay, so kita dalam Heal Talk series. This time kita bercakap tentang apa? Tentang disability. Okay, making learning disabilities into uh, abilities. So kita bawakan guest kita yang sangat-sangat, kita cakap apa selalu ada dengan kita lah. Pada hari. Okay. So, belum apa dah muak ni. Are you ready ke? Okay, so saya yakin ramai yang looking forward sebenarnya untuk dengar sharing dengan Arif. Kenapa Arif gelak ni? Arif seronok ke? Okay, nampak sepi Kak Mira. Nampak tak Kak Mira? Rasa seronok? Happy? Okay. So, Arif kalau nak tanya soalan, Arif jawab Boleh. Tapi nanti kalau dah ready. Okay. So kita ada beberapa soalan kita akan tanya ke Arif. Tapi dia tak boleh jawab, kita orang akan bantu dia lah. Okay. Okay. So Arif. Okay. Jadi kita cakap pasal autism lah kan. Bila kita cerita pasal autism ni, kita kena tahu setiap autism tu unik. Setiap autism tu memang unik. Dia tak sama kan. So kalau Arif sendiri, apa yang Arif rasa unik pasal Arif? Ini Ha. Ni special kelebihan Arif lah. Oh, tak nak riak. Okey, kita bukan nak riak Arif. Kita nak cakap apa yang kita ada kelebihan tu supaya orang lain lebih inspired. Orang lain pun macam rasa, kalau, especially kalau autism kan, dia rasa macam, oh Arif boleh nampak kelebihan dia. Aku nak cari kelebihan aku juga. sekut. Handsome. Okey, rasa apa yang special? Bagi saya lah, first sebab saya kenal Arif ni, sebab saya jumpa Arif daripada dia balik dah yang first detect Arif dia ada autism. Okay, yang saya nampak Arif ni dia adalah orang yang ready. Dia berusaha untuk semasa yang saya nampak dia memang ada progress itu hasil dia sendiri, dan dia adalah klien yang paling, saya rasa saya ada banyak klien, macam-macam jenis klien, saya rasa klien yang paling comply dengan apa yang saya cakap, saya cakap atau treatment plan ke apa-apa. So dia memang kalau ada session dia pun dia tak pernah tak datang. Kalau dia tak datang, ada sebab lah, sebab yang valid. Tapi biasa ada looking forward for the appointment and dia comply dengan apa yang sepatutnya dia buat sesi dengan kita tu. So saya rasa dekat situlah yang menyebabkan dia grow, dan itulah kelebihan dia sebagai walaupun kita nampak sebagai anak autism tu kan. Kita mungkin rasa anak autism ni mungkin susah dia nak bercakap ke apa ke. Tapi bagi saya tak. Arif tak. Faham? Alhamdulillah. So, kelebihan yang Arif ada. Kan Arif? Itu kat Karen rasa. Oh, saya rasa saya banyak main pun tapi boleh belajar. Betul. Okay. Itu kelebihan Arif. Betul lah. Arif nampak apa kelebihan Arif. Ni Dekat tandas ni banyak main tapi main sambil belajar. Macam dekat sekolah. Maklumat tu maksudnya dengan cara main tu dapat membantu dia sebenarnya belajar juga. So Arif dia learn something special, unique kan. So next kan Arif,
Okay, ada orang susah kan. So ada orang yang kadang-kadang bila tengok dia ni tak nampak macam autism pun. Kalau ada dapat komen macam tu. Kadang-kadang Jarang. saya dulu cakap main sama Okay, tapi bawa hidden disability ke tidak. alamak Cik Arik, ada orang komen Zoom sangkut-sangkut. Memang sangkut betul. Dia lag. Okey, kejap ya, maaf atas isu teknikal. Pasal yang Zoom kat kami mungkin reconnect semula. So, tune with us sekejap je. Kita akan cuba baiki connection ni sekejap saja. Sekejap ya. Bentar ya, kami akan cuba. Akan cuba connect dan okay, we are back. So hopefully connection kali ni lebih baik. Okay, kalau ada masalah with the connection ke ataupun lag ke, just bagi tahu kami akan cuba work on it, okay? So kita kembali dalam Hilltop series, Youth Empowerment, Building Confidence and Embracing Abilities over Disability. So kita turn disabilities tu into abilities. So kita nak nampak disabilities tu as something yang membuat kita kurang. Okay, so everyone is unique. Okay, so tadi sebenarnya kita tengah tanya soalan tentang apa tu individu yang rasa autism ni dia macam tak nampak pun macam autism. So kadang-kadang kita tengok kan ada orang yang komen dekat konten individu yang ada autism ni, dia orang cakap betul ke dia ni ada autism tapi tak nampak pun macam ada autism. Tadi Arif. Yang Arif nak respon ataupun nak
cakap dekat orang yang mungkin tak faham autism tu apa? Sebab autism tu hidden disabilities. Mhm. Ketidakupayaan tersembunyi Hmm. dekat Hmm. otak. Hmm. Kalau you lain tu nampak Hmm. buta ke fizikal ke, Mhm. pekak pun orang tak nampak sana. Kalau orang pekak, orang yang sakit mental pun orang tak nampak. Mhm. Tapi orang boleh belajar. Hmm. Tapi kalau dia dekat ke ada bukti dia autism, kena percayalah. Sebab sebab dia dah di dah dicek oleh psychiatrist. Sebab kalau sindrom Down tu nampak muka, tapi autism tu lain. Muka semua sama macam orang 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 normal. Okay, so Tapi kalau dia tak faham, mm-mm. kau fahamkan dia. Okay. Kau bukan marah dia. Hmm. Kalau dia tak faham, ceritalah dengan dia. Hmm. Kawan dengan dia. Sebab dia tak tahu. Okay. Alright. Okay. So, kami dapat, tak tahu dah dengar aku tak dengar, tapi kami dapat komen ni suaranya tak dengar, suara tak berapa dengar dan line pun macam lag juga gambar tak clear. Boleh tak kalau dekat dalam Facebook yang tengok kita tu, boleh komen tak nampak ke, jelas ke, ada suara ke, sebab kita kena cari setting. Jadi kita dah tukar dah location kita. Tapi masih lagi kalau dapat komen, dapat komplain daripada kita punya staff juga, di mana memang sound pun tak dengar sangat. Lepas tu dengan ni apa orang kata gambar tak clear. Adakah still sama macam tadi? Okay. Tu sayanglah kalau tak tak dapat Ha. dengar Arif cakap. Zoom suara dah okay, kamera je tak clear and lag. Kau buat live TikTok je lah. Buatlah TikTok. Tapi sama juga kan kalau online tak okay dia akan macam tu juga. TikTok tak lah. Oh, TikTok tak. Oh, guna data dia. Oh, dah data. Oh, mungkin wifi punya issue. Ini Line slow sikit lah. Ah. Mungkin ada isu dengan internet. Jadi kita nak kena guna hotspot kot. Okay, kita akan cuba guna hotspot pula. And see kalau ada penambahbaikan. Kita cuba ya. Kita cuba connect dengan hotspot pula. Maaf sangat-sangat atas isu teknikal. Wifi ini macam crush saya. Sangat slow untuk connect ke hati. Sempat Arif. Sekejap Arif. Kita akan connect dengan okay. Hotspot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ikut. Sekejap masa lagi stop. Tadi put di tengah. Nak ambil masa. Jangan masa, it takes time. Okay. Kita santai-santai je lah sebab macam-macam dah jadi kan. Ini dugaan ya. Bila bersama dengan orang yang hebat. Okay. Better good. Okay. Better. It's getting Okay. better I think. Nampak macam better. Bila cakap better dia terus lag. Alamak. Apa Arif. Macam sama je. Okay lah. Kita macam mana ni? Sound better tapi tu terlalu sikit.
Dia lagging lah. Sound better. So better tapi kami pun tengah buka dekat Facebook nampak macam lagging. Tapi kalau dekat Facebook macam lambat sikit lah. Uh-huh. Memang macam tu. Compare dengan Zoom ni, dia lebih lepas. Facebook macam lambat beberapa saat. As long as the smooth dia okay je. Okey lah. Kita cuba continue je lah Dekat Zoom okay ke untuk Zoom? Dekat Facebook macam lagging tapi not sure with Zoom. Zoom pun sama lagging ke? Boleh check tak bagi tahu kita orang kalau okay. Zoom macam dah okay. Dah better. Okay lah. So it's just Facebook lah. Facebook dia memang akan lambat beberapa saat kalau kita live kepada Facebook. Maafkan saya sebab saya batuk. Saya kurang sihat hari ni. So kita Zoom dah teruskan. okay. Okay, Zoom dah okay. Alhamdulillah. So kita continue lah. Maaf sangat-sangat atas delay because of the technical issues. Selalu Okay. kita Zoom tak ada masalah tapi hari ni dia ada masalah lain. Betul? Okay. Alhamdulillah. Kita continue je. Kepada yang dekat Facebook tu, tak masalah sangat. Mungkin boleh join Zoom supaya lebih smooth lah. Okay. It's getting better pun dekat Facebook. Okay, that's good. Alhamdulillah. Alright, so tadi kita dah cakap pasal hidden disability kan? Autism ni, Arif. Orang tengok Arif ni. Oh, okay. Aha. Arif tengah betulkan rambut. Tak ada apa. Nak Arif, handsome. Arif dah handsome dah pun Arif. Tak ada apa lah. Jadi Arif cakap, it's a hidden disability kan? Autism ni, so bila kita orang tu tak boleh lah kita terus cakap, dia ni autism ke tak? Tak boleh cakap macam tu. So Sister Khaira as a clinical psychologist lah kan? So macam mana kita nak educate orang yang setiap individu with autism ni, dia tak sama, dia takkan sama. So Okay, autism ni adalah spektrum. Kalau kita autism spectrum disorder nama dia. Spektrum tu bermakna dia mempunyai apa orang kata ciri-ciri yang berbeza. Ada orang di spektrum sebegini, ada orang spektrum sebegitu. Okay, so spektrum tu sahaja dah menyatakan perbezaan dia. Selain pada tu kita tengok dia ada level keupayaan ataupun macam setiap ASD ni dia tak sama. Macam contohnya macam Arif dia moderate, tapi however dia dah coping well. Okay, sekarang dah makin better. Tapi ada orang yang sampai tahap severe yang tak ada intellectual ability. Ada autism yang mungkin tak ada intellectual ability, maksudnya tak boleh nak bercakap, lambat bercakap, ataupun sampai dewasa nak bercakap pun ada masalah, tak bercakap, and then nak kata belajar pun tak boleh belajar. Dan bersosial pun keupayaan dia very minimum dari sudut sosial. So kalau kita nak faham sebenarnya autism ni adalah fungsi sosial. Dia tak dapat nak memahami fungsi dia tidak mempunyai fungsi sosial yang sama macam orang normal, dan dia tidak boleh susah untuk faham social cues. Social cues macam orang normal lah. Contohnya macam kita common sense, kita tahu okey kalau kita rasa orang ni sebegini, kita takkan cakap direct kat dia, awak ni bau busuk lah, kita tak cakap. Tapi untuk setengah orang autism ni, dia akan, itu yang dia rasa, dia akan sampaikan yang itu yang dia nampak, yang dia cakap. Dia kalau dia rasa orang tu mungkin tak ni, dia akan cakap dia depan kita sebab dia rasa itu cara dia because keadaan otak yang menyebabkan dia mengalami kesukaran ataupun diperlukan bantuan dari segi memahami social cues dan dari segi fungsi sosial dia. So key dia adalah kita kena faham adalah fungsi sosial disebabkan faktor keadaan otak dia. So kita kena faham ada juga anak autism yang ada intellectual ability yang sebenarnya intellectual ability dia lebih better daripada orang normal. Lebih better, far better dan orang normal. Kadang-kadang kalau kita assess untuk kanak-kanak yang ada autism, kita boleh consider dia sebagai little professor sebab ada anak autism yang boleh membaca seawal umur 3 tahun. So dia memang boleh dikategorikan sebagai genius. Kalau kita tengok budak yang kanak-kanak genius yang masuk UM baru-baru ni, dia telah didiagnose with autism juga. So ada anak autism yang kita panggilkan sebagai high functioning lah. High functioning dari sudut intellectual ability. Tapi dia ada kesukaran dari sudut social,
communication, living skill, memahami common sense apa-apa di sekeliling, dia ada masalah dari segi tu. So kita perlu support dari sudut itulah. Jadi kadang-kadang kita lihat dia macam dari segi luaran, fizikal nampak normal, kan? Tapi bila dia bercakap, bila dia berkomunikasi dengan kita, kita boleh nampak dah macam lain. Apa message dia ke, cara dia bercakap ke, cara dia proses maklumat ke, itu nampak perbezaan dia. So kalau untuk autism ni, kalau kita nak nampak jelas dia bila dia start berkomunikasi dengan kita lah. Kadang-kadang kita rasa macam dia tak tahu common sense ke, dia ni straightforward sangat, kan? So itulah dia anak autism. Mungkin dari segi fizikal, ada anak autism yang nampak secara fizikal, ada yang tidak nampak. So dia berbeza lah, sebab tu kita panggil sebagai spektrum. Kan. So harapnya fahamlah apa maksud autism itu yang sebenar. So kita tak boleh diagnose based on appearance. Dia lain macam mungkin orang confused dengan Down syndrome, dia very very macam ketara kan, kita boleh nampak, tapi autism is not like that. Okay. I think juga kadang-kadang kan autism ni dia sinonim dengan orang yang mungkin kurang awareness. Dia akan rasa autism ni bukan yang genius suka. Kan, mungkin juga sebab media kan tunjuk cerita yang autism yang on the spectrum yang high functioning kan. Contoh yang Korea, cerita Pak Tony, Tinubu kan. Ajaran sesat tu. Oh, jangan sesat. Kenapa ni? Alamak, boleh cerita sini Boleh, ke? okay. Apa dia? Apa yang masalah ajaran sesat? Ya, sebab itulah ada orang nak tunang dengan saya. Dia Okay. kata genius. Dia tahu dia pandai sangat lah. Hmm. Tapi lepas tu dia stres. Okay. Oh. Oh. Kesian lah dia. So dia salah faham yang autism tu genius. Okay. So I rasa cerita-cerita yang dekat Netflix, yang dekat TV tu tak betul 100% lah kan? Oh dia nak yang pandai je. Dia nak yang pandai je. Dia nak saya tapi nak yang pandai je. Bukan nak yang lain. Faham ke? Faham. Oh, tapi dia salah faham. Tapi memang pandai lah. Tapi kau autism. Okay. Lain kan? Lain. Faham ke? Faham. Okay, so maknanya Arif, tak semua orang autism tu genius. Bukanlah autism tu genius, betul tak? Ya. Tak. Okay, cakap apa lagi tu? Oh, taklah. Itu ajaran sesat tu. Okay, ajaran sesat. Fikir autism tu yang pandai je. Kalau dia pandai pun tapi dia ada masalah lain. Ya, betul. Dia pandai tapi dia ada isu lain. Tapi orang tengok yang pandai je. Nanti dia dah kenal beberapa hari dia dah tak suka lah. Saya rasa disebabkan orang kita lebih suka melihat kepada fungsi IQ tu. Kita merasakan orang yang ada IQ yang tinggi tu adalah orang yang sempurna, di mana sebenarnya bila dia ada IQ yang tinggi tak bermakna dia mempunyai EQ yang tinggi, di mana dari segi pengurusan emosi, bersosial tu tidak semestinya, sebab kita nak berfungsi secara manusia yang berfungsi secara optimum ni, dia kena ada dua-dua. Jadi bila kita define, kita kata kadang-kadang parents juga dia tak bawa anak dia pergi diagnose sebab dia kata anak aku pandai. Kita define anak kita berdasarkan akademik semata-mata ataupun kebolehan intelektual semata-mata. Sedangkan kita perlu melihat macam mana anak kita relate dengan people around, how they express the emotions, how anak kita berkomunikasi dengan orang. Semua itu adalah keupayaan secara menyeluruh, macam mana kita nak tahu potensi anak kita. Bukan kita sekadar tengok, dia ada intelektual, matematik dia power, dia punya, anak aku ni dah boleh baca ni, umur 3 tahun dah boleh baca, anak pandai, memang tak ada autism lah. Ada yang parents salah anggap sebegitu. Tapi sebenarnya, bila dia nak survive dari sudut sosial, bukanlah bermakna anak autism ni tak boleh survive. Tapi kalau dia dapat terapi yang awal, intervention yang awal, dia boleh belajar dengan cara dia yang tersendiri. Sebab tu kita kata disable, sebenarnya kalau kita dulu kita pernah kata OKU ni orang kelainan upaya. Maksudnya dia boleh melakukan sesuatu yang kita normal boleh buat dengan cara dia sendiri. Maksudnya orang-orang autism ni dia mungkin boleh, macam contohnya Arif, dia boleh sampai ke peringkat PhD sebab dia ada cara dia tersendiri untuk study, which is dia kena main dulu, sebab dia punya keadaan ataupun fungsi otak dia yang lain daripada kita. So di situ kita kena faham
tak bermakna walaupun dia ada kelainan upaya tu, dia mungkin lain sikit daripada kita, tapi dia mungkin boleh menjalankan apa-apa yang kita boleh buat melalui cara dia tersendiri. Jadi kita kena faham kalau walaupun anak kita bijak, pandai, dari segi intellectual ability ada, tapi tidak semestinya anak kita tu tak boleh didiagnose sebagai autism. Ada ciri-ciri yang kita kena lihat dan keupayaan sosial anak, keupayaan lain-lain, emosi, express the emotions, how they handle the emotions, semua tu penting untuk kita mengatakan anak kita ni adalah normal untuk berada dalam aliran biasa. Kalau kita kata anak kita yang mungkin ada masalah dari segi fungsi sosial, diletakkan di dalam kelas yang khas ataupun kena attend terapi, so that kita boleh improve and boleh bantu dia dengan cara tersendirilah dari segi dia punya fungsi kehidupan. Yeah. Saya sangat setuju dengan Sister Khairah tadi bila kita cakap kita tengok anak kita ni, kita nak dia pandai kan dari segi akademik, tapi kita lupa nak tengok macam mana dia dari segi sosial dia, macam mana dia nak handle ataupun cope dengan environment dia. So benda tu kadang kita terlepas pandang sebab benda tu susah nak measure Betul. kan, macam academics. Yes. Kita akan compare, oh anak ni dapat A, anak ni, you know, it's easy to compare because ada measurement. Tapi bila dari sudut social, dari sudut macam nak cope dengan stress, benda tu is very, orang cakap apa, vague lah. Kita tak nampak kan. So hopefully kita pay more attention to that. Okay. Alright. Arif dah hilang. Oh, Ada lagi? Ada lagi kat sini ke? Roh ada lagi kat sini? Okay, ada. Alright, Arif. So, one of the symptoms yang sangat-sangat obvious kat autism ni, dia tak ada eye contact. Betul tak? Even sekarang macam Arif cakap dengan Kak Mira pun, Arif tak tengok Kak Mira kan? Kan? geli lah. Geli, nampak dia geli. Okay, so kadang-kadang orang yang Kalau Nilofa tengok pun, saya tak nak tengok pun. Nilofa boleh Tapi geli. tak nak sebut Baby Shima dah. Nanti viral pula. Sebut Nilofa je lah. Sebab Nilofa tu tak geli-geli. Oh, tak geli-geli. Okay. Geli lah tengok mata orang. Nanti muntah. So level-level Nilofa pun Arif takkan pandang tau. Walau lawa macam mana, pakai purdah, rapat mata je, tapi dia tetap dia rasa sensory punya ni issue lah. Di mana dia rasa geli kalau dia pandang mata, maksud bercakap pandang mata, maksud dia berkomunikasi. Sebab tu kita nampak anak-anak autism banyak yang tak ada buat eye contact. Nanti tak fokus lah nak belajar. Sebab bila geli mengganggu emosi. Kalau dekat sekolah dulu tak tengok pun sangat dekat meja. Tak tengok sangat dekat papan hitam. Tapi awal-awal tu cikgu ustaz tu marah lah. Dia ambil kapur dia balik. Lepas tu dia kata awak dekat negeri, awak dah sampai mana? Awak berangan ke? Saya cakap, taklah. Saya masih ada kat dalam kelas lagi guru saya. Tapi dia marah. Dia kata saya tak tengok depan, nasi tengok burung je dekat tingkap. Tapi lepas ada peperiksaan pertengahan tahun, saya dapat markah tinggi dalam kelas. Sejak tu dia kata saya boleh tidur ataupun tengok tingkap dalam kelas. Kalau tengok burung ke tengok benda lain boleh fokus. Kalau tengok muka ustaz ke tengok papan hitam tak boleh fokus lah. Faham ke? Faham. Soalnya ada sensory issue lah bila tengok orang tu. Bukan maknanya, dia bukan rude, dia bukannya sengaja. Memang simptom autism macam tu. Kita risau macam kadang-kadang orang yang tak tahu, bila lagi-lagi dia tak kenal orang tu, dia rasa macam rude-nya dia ni buat eye contact. So I think it's important for us to have empathy. Betul tak? Mungkin sekarang boleh ulas lebih sikit pasal eye contact ni. Okay. Macam Arif dia boleh determine lah dia rasa geli. Ada some of dia autism punya ni, dia akan cakap uncomfortable lah, dia rasa tak selesa. Tapi dia tak boleh nak explain apa rasa tak selesa tu. Kalau macam Arif dia memang manifest lah. Bila dia pandang, dia rasa geli, dia memang sampai tahap nak muntah. Itu kita boleh nampak dia punya tu. Tapi it's unexplainable. Maksudnya kita as a normal person, kadang-kadang kita rasa macam cannot be relate lah kan. Tapi itulah yang berlaku, bukan sahaja dari segi sensory visual. Autism alami masalah boleh tak dengar bunyi yang bising, dia sangat betul
kalau kita tengok macam throw tantrum, dia tak boleh nak berada dalam tempat yang terlampau bising. Itu masalah dari sensory juga. Kalau kita tengok juga anak autism ni dia suka kepada sensory punya stimulan juga. Macam contohnya dia suka kepada apa orang kata benda-benda yang lembut, fluffy. So they can apa yang kita boleh disebabkan faktor otak tu, dia punya sensory dia tak sama dengan kita. Dia punya because itulah yang juga mengganggu dia bila dia berkomunikasi dengan kita. Contohnya ada certain criteria of people yang dirasa macam geli bila untuk lihat. Macam contohnya macam Arif lah, ada bentuk badan yang mungkin dia kurang, dia tak boleh, tapi dia cuba untuk apa orang kata menyantuni dan cuba untuk ubahlah. Tapi dia tak boleh kontrol benda tu sebenarnya. It's very difficult for them to control. So kalau kita kata kita nak harapkan untuk kau ni dah besar lah, takkanlah itu pun kau tak boleh nak tukar. Tapi yang kita kena buat adalah kita kena fahamkan diri kita so that kita boleh facilitate orang sebegini. Sebab kalau kita pun kita tak nak ada macam tu kan. Bayangkan kalau kita nak bercakap dengan orang, kita tak boleh maintain eye contact, kita tak boleh buat eye contact, kita akan rasa macam orang akan pandai serong. It's not that the struggle is real. So it's not easy for them juga. So bila kita dah tahu orang ni didiagnose dengan autism, macam mana ciri-ciri orang autism, so kita akan lebih tahu macam mana cara kita layan dan macam mana cara kita berkomunikasi dengan orang yang ada autism. Betul. Kadang-kadang kan as a normal person pun bila buat contact tu it can be uncomfortable. Yeah, Kadang kan especially kalau contoh lah kalau dalam kelas pun kan kita nak elak eye contact pada lecturer kita sebab tak nak tanya soalan. So it can be even more overwhelming untuk yang ada autism ni. Kau nak elakkan eye contact, cakap dia eye contact you later. Kelakar ke? Nak kelakar tapi kan pula. Lepas satu lagi, orang yang ada autism ni kadang dia cakap je apa yang dia ada dalam kepala. Kita test Arif. Arif, hari ni Kak Mila angkat saya macam mana? Hebat ke tak? Ya, heaven. Hari ni heaven. Hari Okay, ni sampai heaven. hari ni heaven. Nampak. Dia tak Okay, dapat. Pak. Dia very macam Kata dia tak boleh bayangkan. Macam kalau kita bayangkan contohnya dia kata Bos Saiful kan. Semua kenal kita, our director Bos Saiful. Arif kata Bos Saiful tu handsome. Kalau kita imagine kalau Bos Saiful pakai macam ni. Kalau dia tengok masa tu depan Bos Saiful macam handsome tu yang tak proper lah kan. Baju macam tak apa-apa kan. Dia akan jawab tak nampak, tak tahu, tak boleh bayang. So dia memang tak boleh dia biasanya kalau kita terus surat. So kalau macam Arif ni is very good in terms of memory, tapi kalau macam problem itu dia macam lebih situ. kita janganlah kita senang take things personally. Sebab it's not what they mean lah. I mean, memanglah dia tu apa yang dia fikirkan. Kan kan rasa macam kita kena belajar untuk sabar, appreciate apa yang orang cakap. So I think ada bergaul dengan orang yang ada autism ni can be something different untuk kita. So kalau ada peluang, I think akan rasa seronok, rasa macam lain tau. Pasal macam Arif kan dia kalau macam contoh emotion kan, ini yang biasa berlaku lah pada anak autism. Kalau you sedih, menangis. Kalau you gembira, you semua. Kalau you gembira kan, kenapa you relate? Some autism yang mild, dia boleh relate, dia boleh faham.
Tapi kalau macam Arif tak boleh lah. Dia jadi macam kenapa ni macam tu. Kan Arif? Arif, betul ke? Betul tak kalau orang tu menangis sebab dia gembira, Arif tak faham? Boleh ke orang menangis kalau gembira? Selesai. Tak ingat nak bagi dia, tak boleh, it doesn't make sense. So dia kena macam, dia ada macam template tau, dia kena fix macam pak plug in. Menangis agak sedih, gembira ketawa. Orang gelakkan dia. Itu yang masa saya mula-mula discover dia kena bully masa sekolah. Dia ingat bila orang tu buat dekat dia macam tu, orang gelak-gelak, so dia kata dia buat orang gembira, so dia gembira lah bila buat orang gembira, padahal sebenarnya orang tu tengah bully dia. Itulah macam mana kita kata very straightforwardnya perasaan ataupun macam mana orang autism itu mentafsir perasaan tu sendiri. Itu hari ingat Arif buat orang happy kan? Ingat tak? Yang Oh dia tu. kata, Yang apa? Kan orang bully Arif tapi Arif ingat sebenarnya dia orang happy. Oh dia tak cakap pun dia bully. mana ada tak cakap. Tapi perbuatan tu dia tak boleh tafsir sebab orang tu ketawa ramai-ramai masa Oh tu. kalau dia cakap dia bully, saya tahulah bully. Dia tak cakap pun. Tapi orang kalau bully dia takkan bagi tahu Arif. Oh ya. Kita kena Arif kena bagi tahu orang yang Arif percaya untuk Arif faham. Bukan macam Kak Mira atau Kak Khairah, hari tu ada orang buat macam ni kat saya. Itu dia bikin saya buat dia happy ke? Ataupun dia bully saya. Oh lain kali nak bully beritahu. Atau orang tu kita nak bully dia, nanti mestilah kita akan bagi tahu orang lain. Bully tak jadi. Benda yang tak elok, jenayah, boleh report polis tau. Oh bukan mencabul pun. Tak semestinya. Bully. Tapi Arif tak rasa. Kalau bully tak Dia dah asal Kamira. Minta maaf semua, tak tahu kenapa dengan line hari ni sangat mencabar ya hari ni. Selalunya kita tak macam ni tau. Arif, Kan, kita dah buat berapa siri dah. Okey je Zoom. kenapa jadi macam ni hari? Banyak syaitan.
Okay. Maaf semua, tak tahulah apakah dugaan kami hari ni. Saya rasa ada jin ikut saya lah. Alamak, Arif. Jin mana ikut Arif ni? Jin tu boleh kacau connection internet ke? Alamak. Macam mana eh? Tak apa, kita cuba. Okay, tadi kita stop kat mana? Asyik stop kat tempat yang sama je. Asyik yang pasal bully ni kan. Tadi mental age Arif kan. Mental age dia macam kanak-kanak. Mental age Arif walaupun dia macam kanak-kanak dalam tubuh dewasa. Kita tak beritahu detail berapa umur tapi macam itulah. Sebab tu dia suka main lagi, suka Power Rangers. Bila cakap Arif tak pasal. bagi tahu. Okay. Tak. Tak malu eh? Okay. Tu bila cakap pasal mental age. Mungkin boleh tak kita macam dengan Sister Khairah sendiri explain. Sebab ada orang yang confused tau. Mental age tu apa? Kenapa dia lain dengan umur sebenar orang tu? Okay. So untuk developmental disorder ataupun penyakit yang berkaitan dengan perkembangan kan, dia sebenarnya macam contohnya lah, dia berkaitan dengan umur, growing up masa tu. Okay, so ada yang mungkin anak-anak di mana dia mature dari segi dia punya fizikal, tapi dari segi sebab tu kita kata autism ini adalah disebabkan penyakit yang berkaitan, bukan penyakit, mas keadaan. Autism bukan penyakit ya, keadaan di mana seseorang itu dia mengalami masalah dari segi beberapa perkara dari sudut fungsi sosial dan cara memahami social cues dan so on. Dia disebabkan faktor keadaan otak. Jadi bila cara dia memproses maklumat, cara dia melihat itu adalah dari segi kematangan dalam dia punya akal fikiran lah ataupun dia punya kefungsian otak tu. Jadi physically yes membesar, tapi dari segi memahami, memproses maklumat dia masih lagi di tahap seumur seperti kanak-kanak. Ada je yang mental age dia maksudnya anak autism yang grow up together, maksudnya dia dewasa seiring dengan dia punya umur mental dia ada, tak ada yang mungkin lambat sedikit kan. Tapi kebanyakan dia agak sukar untuk dari segi memproses maklumat ataupun dari segi communication tu dia agak delay lah di situ. Tak sama seperti orang normal. So maksudnya kita ada cara untuk determine, biasanya expert kita akan bawa di mana untuk some of masa kita buat assessment tu kita akan buat sekali untuk lihat mental age of the patient ataupun the client itself lah. So ada yang banyak saya tengok, saya jarang, saya rasa Arif je yang saya klien yang betul-betul mental age dia agak far daripada umur usia dia. Banyak yang ada tapi dia mungkin muda, lewat sedikit lah, tak adalah very ketara dia punya perbezaan. So kalau macam Arif ni memang nampak jelas lah, memang boleh nampak jelas. I think because of late diagnose juga. I have to admit, I kena beritahu untuk semua orang sebab untuk pengetahuan, untuk exposure to all people. Yang penting dari awal anak kita tu bila dapat tahu diagnose, bila kita dapat tahu seawal yang mungkin tu sangat membantu. So macam Arif, dia dapat tahu yang dia ada autism masa umur dia third year bachelor degree. Masa tu umur dia mungkin 23, 22, 23 macam tu. So lama, dah lambat late diagnose. So dia tak ada early intervention. So for those yang ada early intervention, dia bolehlah membantu dari segi dia punya perkembangan tu lagi. Okay, so itulah dia apa maksud mental age. So tak semestinya dia agak sama dengan umur dia kan. Okay, Arif. Okay, Arif. Untuk Arif sendiri kan, Arif, macam mana Arif jaga kesihatan mental Arif? Macam mana Arif rasa bagi diri sendiri? Okay, happy selalu. Baru stres malam. Itu normal semua orang. Macam mana Arif cope dengan stres? Arif stres, Arif buat apa? Buat pick up line dalam Facebook. Okay. Pick up line on Facebook. Lagi? Salah satunya pick up line on Facebook lagi, Arif buat apa? Dengan lagu MLTR. Dengan lagu MLTR. That's why you got away. Nothing to lose. Dengan 25 minutes. Boleh nyanyi sikit yang chorus? Okay. Apa?
Lagu MLTR yang chorus. That's why you go away. Oh, Harus tu ada. everyone tell me why. There is sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Oh, ada Dr. Nizam ke dalam ni? Mungkin dia tengok nanti later. Dekat langsung tak ada. Oh, Kenapa nak bagi lagu ke tak ada? it's a big illusion to try to forget. There's something left in my head. I tak. I won't forget the way you're kissing, feeling so strong, were lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know. Bagus tau. Kalau kita invite Arif ni bagi talk, kita dapat package menyanyi sekali. Kan? Talented tau. Arif sedap. Yalah. Ni Arif sebenarnya dia macam mana-mana tapi sekali ni dia dah ada confidence tu untuk tunjuk muka dia sekali masa dia menyanyi. Selalu dia akan nyorok. Selalu kalau kita buat live TikTok, dia nyanyi tapi dia sorok muka. So eksklusif lah ni kan dapat tengok Arif live menyanyi. Okay. So Arif bila nyanyi tu pun boleh buat Arif rasa okey kan? Lepas express apa yang Arif rasa. Arif nyanyi, Arif rasa apa? Oh, saya dengar lagu sebab dengar suara sendiri nanti stres juga. Saya dengar suara penyanyi asal lah. Yang sedap, yang sedap. Itu buat kita sedar diri ya. Kalau nak release stress, jangan menyanyi sebab dengar suara sendiri pun jadi stres. Okay. Tapi kalau yang penyanyi bolehlah nak dengar suara sendiri. Sebab suara dia sedap. Macam Siti Nurhaliza ke kalau stres dia nyanyilah sebab suara dia memang dah sedap. Suara Arif sedap. Iqbal tak boleh lah. Nanti tapi saya ikut majoriti kata tak sedap. Tapi saya rasa sampai orang majoriti kata tak sedap. Saya ikut Okay. Dia rasa suara dia tak sedap. Okay. Tapi sedap je sebenarnya ni. Suara Arif sedap lah daripada suara akak. Suara kita orang tak boleh lah, tak lawan lah. Suara Kak Mira sedap juga. Kata je Kak ni lagu suara apa ni kan? Ingat tak Kak main nyanyi tu? Taklah. Suara tak tahulah. Suara macam orang mabuk. Kak main tengah stres kan? Tapi kalau Kak Mira nyanyi betul-betul, suara sedap. Oh, tak tahu. Tak tahu. Dia sedap intern je. Oh, okay. Ada seorang intern dulu. Sedap. Tadi Arya cakap dia punya kopi buat TikTok live dengan lagu. Nyanyi kalau dia nyanyi akan buat lagi stres lah. Dia tak dengan suara dia stres, kena dengar suara penyanyi itulah. Okay. So dia cakap pasal tu lah. Stress, mental health. Sekarang kita ada klien yang dia ada diagnosis lain dulu. Contohnya depression. Lepas tu bila bila kita buat session dengan dia rupanya macam ada simptom autism kan. Saya cakap mesti banyak lah kes ni kan. Boleh tak saya share sikit supaya kita banyak aware. Okay, so kadang-kadang dia bila diagnose awal ada autism, tu yang menyebabkan dia nak cope. Itu yang masa kita kecil, kadang-kadang parents dia tak nak diagnose sebab dia rasa anak aku pandai, bijak, IQ okey, boleh belajar sealiran dengan orang yang normal. Tapi bila dia dewasa tu masalah dia semakin membesar, dia tak boleh cope dengan keadaan sekeliling sebab itu tak sama macam orang-orang yang normal. Kadang-kadang dia duduk dengan kawan-kawan, dia tak faham kawan-kawan bergurau bercakap apa, itu pun dah menyebabkan dia rasa macam
aku kat mana ni? Kenapa kawan aku boleh relate to each other? Kenapa aku tak boleh? So, itu yang menyebabkan dia mengalami stres yang teramat dan seterusnya menyebab dia ada masalah mental yang lain. So, that's why kadang-kadang dia ingat datang sebab dia ada depression, ada anxiety, ada masalah-masalah lain. Tapi sebenarnya hidden dia adalah dia sebenarnya ada autism dan jadi itulah pentingnya kita diagnose daripada awal walaupun kita susah nak terima anak kita ada autism, kita susah nak terima apa yang orang cakap mungkinlah kita ada satu perception. Kita kena buang dulu perception tu sebab apa? Banyak je kita lihat kalau kita facilitate anak kita yang ada masalah keupayaan dari segi apa orang kata perkembangan ni sebenarnya kita mampu membantu anak kita dan dia boleh survive. Yang penting kita nak anak kita mampu untuk survive sampai dia habis umur dia. Itu yang penting. Jadi kita jangan fikir sampai umur berapa je. Umur macam ni masa dia kecil-kecil kita boleh buat semua untuk dia. Tapi bila dia besar dia dah kena keluar daripada kepompong sendiri kita dah tak boleh buat semua benda untuk dia. So kita kena pastikan dia boleh buat untuk diri sendiri. Betul. Tapi saya kan kadang dia orang ingat depression, anxiety, tapi Betul. aku punya autism. Kalau lah dapat diagnosis awal mungkin Ya, dah betul. dapat intervention kan. Sebab kalau anak-anak autism ni, kalau misal kata kita dah diagnose awal, early intervention, kalau kita tengoklah, diorang tak ada masalah sangat dari segi perasaan. Kalau maksudnya kita mampu bagi support yang baik, yang terbaik. So, diorang tak ada masalah dari segi maksudnya mood disorder tu lah, depression ke, anxiety ke. So, kita kena provide intervention yang betul dan juga support yang betul kepada anak-anak kita. Okay, hopefully apa kita dapat raise awareness lah Oh, semua. saya ada kawan yang ada mental juga. Dekat Asia. Tapi kawan lah dengan dia. Ajak dia makan aiskrim. Nanti dia happy lah. Saya suka ajak dia makan aiskrim. Tapi tak boleh sebut nama dia. Dah sebut. Nanti orang tahu. Alamak. Apa, tak sebut lagi? Ada tak sebut nama dia? Ajak dia makan aiskrim ke, dia suka lah. Okay. Dia suka buat orang Tapi happy. tapi tak crush dia. Kawan. Dia jadi kakak lah. Atau kalau buat orang yang ada sakit mental tu, kalau dia buat dia happy, dia happy lah. Tapi dia kena makan ubat juga. Faham ke? Faham. Aku cakap betul kan? Dengan cakap doktor makan ubat, tapi dia kena makan aiskrim tu dia hilangkan stres. Okay. Arif ni dia suka membantu orang yang ada OKU lain. Contohnya orang yang buta, orang yang ada masalah pendengaran, even orang ada masalah mental pun dia support, dia tolong. Itulah baiknya. Kalau orang mental tu nak cekik saya, kejap saya larilah. Okay. Memang tak kawan dia. Kita kena protect dia juga. Ya. Dia bukan je setakat bantu KU dengan orang yang ada masalah mental. Dengan kita orang sekali. Kaunselor, clinical psychologist pun dia bantu bila kita stres. Betul tak, Arif? Kan? Kalau Kak Mira kat Kaya stres pun Arif akan tolong juga kan? Sebab tak tahulah. Sebab tak ada bimbingan agama yang cukup sangat. Okay. Okay. Jadi Kita orang tak ada bimbingan agama yang cukup. Tapi buat Arif macam tu. Ya, kita menyebabkan kita orang tak ada bimbingan agama. taklah, tak tahulah. Nampak liberal je. Okay. Macam itulah dia. Ada benda yang kita kena terima je. Okay, Arif say bimbingan agama. Dan suami pun masing-masing tak kat nan orang yang macam datuk-datuk tu, dia sesat waktu muda. Dah tua dia cari mengaji.
Arif dia cakap tu mungkin dari segi tingkah laku kot kita orang kena ubah sikit lah. Oh ya. Sebab kalau muka kita tak boleh ubah ni. Ya, macam tadi Ha. Zoom ni mati stres juga. Tapi tak boleh marah. Komputer Ha. lain tu tak ada otak. Tak Ha. boleh marah lain Yalah. internet tu. Dan kadang-kadang kita marah lah sebab kenapa internet ni masalah. Tapi Arif akan selalu ingat kita orang pun. Jangan marah. Internet tu tak ada otak. Macam tu lah. Okay lah. So, terima kasih Arif. Mungkin kita orang akan cuba baiki perangai Alhamdulillah. Tapi Arif bantulah kami Saya pun sesat juga. Bukannya beriman sangat. Alamak, siapa nak tahu Tak siapa ni? tolong Dr. Audah ke Dr. Sofia. Okey. Yang beriman tu. Okey. Okey lah. Okey, terima kasih Cakap Arif. apa-apa asyik astagfirullah je. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Tak buat dosa pun sebut astagfirullah. Banyak Okey. sangat pahala tu. Kalau kat Khairia sebab apa kata tak baru semua? Astagfirullah. Kat Khairia ke kat Amira tu orang selalu sebut apa? Ya, tapi yang tak agama lah. Tak Agama. agama. Astagfirullahalazim. Okey lah. Ke depan ni kita akan mengamalkan istighfar yang inilah. Okey, terima kasih Arif sebab sangat jujur. Okey. So, ni last lah. Lepas ni kalau ada yang nak tanya, boleh tanya je. Okey. Okey, untuk Arif lah. Tadi Arif dah share macam mana nak cope dengan stres. Arif? Oh ya, Ha. Hmm. Arif nak buat apa? Tengah Tak cope dengan apa. stres bukan tak ada apa. Okey. Arif, tadi Arif dah share Arif punya tips untuk manage stress. Apa pula Arif punya pesanan lah untuk mereka yang ada autism ni untuk kekalkan kesihatan mental yang baik. Macam mana orang lain nak ada mental health yang baik? Apa yang orang boleh buat? Alamak, susah pula. Okey, Dekat susah. orang autism juga. Okey lah, kita bagi general je lah. Tak payah autism saja. Siapa saja. Oh, apa? Macam mana nak jaga kesihatan mental? Saya rasa apa tips yang baik lah untuk kita praktis sama-sama. Susah ke? Jangan. Ha. Jauhkan diri daripada benda yang boleh buat stres lah. Okey. Benda yang toksik ke. Hmm. Kalau ada orang tu kita tak suka, jauhlah. Saya ni tengah jauhkan diri dari seseorang sebab nak elakkan stres. Oh, okey. So, betul pesanan Arif lah. Kalau kita nak tengok ke, Tapi kena cari kegembiraan sendiri. okey. Kita masak sendiri dengan Buat apa yang kita suka. Dengar lagu ke. okey. Okey. Saya pun pernah stres nyanyi lagu, dengar lagu satu malam je. Okey. Lepas tu esok pagi dah esok pagi dah okey semula. Satu malam je stres tapi dengar lagu. Okey. So, maknanya Arif walaupun ada apa? Dengan ada autism, maknanya dia still faham kesihatan mental tu apa. So, penting untuk kita yang tak ada apa-apa neurological problem untuk jaga kesihatan mental kita sendiri juga. Okay. So, kita dah habis soalan sebenarnya. Kita nak tunggu. Yelah, tadi kita sepatutnya habis pukul 11 tapi banyak sangat lag. Kita extend sikit lah bagi ruang. Kalau ada soalan untuk tanya kat Arif. Tak ada soalan tu. Okey, dekat Facebook kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je dekat komen sebab saya pun tengah tengok Facebook. So saya akan baca je lah soalan. Tapi jangan cakap orang yang sakit mental tu lemah iman ke. Kadang sakit mental tu macam bipolar ke, skizo ke tu semua tu macam sakit biasa tapi dia dekat dalam dekat ni otak. Dia tak nampak. Macam kalau orang tu sakit kencing manis tapi tak cakap kau ni kurang tak beribadat ke, tapi macam sakit mental lah. Macam tu juga macam sakit yang lain. Tapi jangan cakap. Tapi sakit mental tu kadang-kadang bukan sebab iman ke apa ke, kadang-kadang sebab culture tu. Contoh orang yang
kena OCD tu sebab dalam masyarakat sangat ketat dalam lafaz niat waktu solat tu. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunaikan Allah Taala. Banyak orang-orang tua, orang-orang dulu dia takbir, dia Allah, sepanjang Allah tu dia susun dalam otak dia. Sahaja aku solat fardu zuhur, oh, dia susun niat, dia sampai akhirnya jadi OCD. Culture tu pun boleh menyebabkan orang tu sakit mental, jadi OCD. Awal-awal tu was-was, tiba-tiba OCD. Tapi kalau nak niat solat tu buat yang mudah je. Sebab Allahu Akbar je. Sebab bila kita angkat takbir waktu zuhur, memang waktu zuhur lah. Dan waktu zuhur dan solat zuhur memang 4 rakaat. Dia takkan berubah jadi banyak 3 atau 1 rakaat sampai bila. Dan kita solat, kalau kita solat pada waktu, dia jadilah tunai. Kalau solat luar waktu, jadi qada. Dan kita solat memang kerana Allah, bukan kerana topekong. Semua orang angkat takbir tu memang kerana Allah. Kena mudahkanlah. Culture tu kadang-kadang, baguslah. Tapi sebelum, lepas niat tu sebelum solat. Tapi kalau waktu angkat takbir, tak perlu nak bayangkan semua lafaz secara tersusun. Nanti penatlah orang. Nanti orang yang tak ada sakit mental boleh kena OCD. Faham ke? Faham lah. Okey. Baguslah Itulah. Arifin. It's like a different perspective lah. Kita tengok kan kadang culture tu terlalu strict. Okay, thank you Arif. Tapi jangan cakap saya Wahabi pula. Saya bukan Wahabi lah. Saya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Okay, Arif bukan Wahabi. Arif sampaikan benda yang betul kan? Saya bukan Wahabi dan bukan Wahabi. Saya belum berkahwin. Saya bukan Abi. Okay, Abel lah. Tak ada apa. Okay, kita dah ada soalan. Mungkin ni Sister Khairah kot yang sesuai tu jawab. Okay, first soalan, macam mana nak buat kalau parents atau family ada anak autism masih in denial? Okay. Satu apa yang kita boleh kadang-kadang orang ni sensitif. Boleh kita cakap kalau if you rasa you serapat yang you boleh bercakap dekat dia, I rasa ataupun you boleh menyuarakan nampak macam ada tanda-tanda autism ataupun macam speech delay ke ataupun apa-apalah yang kita boleh cakap directly, dan better yang paling terbaik adalah untuk bercakap secara direct. Tapi kalau misalkan tetap, kita kena selalu berdilah tentang ataupun kita sendiri boleh spread the awareness about autism. Sebab kalau kita tengok the recent belanjawan pun, how serious it is. Kita tengok ada allocation untuk autism, untuk anak-anak autism ni. Okay, so bukanlah kata serius dia di mana macam boleh membawa kepada kemudaratan apa ke, tapi kita nak empower dan membantu mereka yang mempunyai keadaan autism ni. Jadi dia sebenarnya untuk kemudahan anak-anak. So parents yang mungkin in denial ni agak susah lah. Macam kalau kita dapat tahu anak kita ada macam-macam keadaan, kita susah untuk terima. Ataupun kadang-kadang ada parents yang terlampau ego, rasakan anak dia ada autism tu teruk ke, ataupun dia stigma lah dekat situ. Jadi kita ni sebenarnya kita mungkin boleh bantu dari segi kita share dekat social media ke, ataupun kita ada channel family kan, kita boleh share dekat ni. Tapi kita dengan cara di mana kita buat secara casual, bukan cara yang macam kita memang nampak sangat nak tunjukkan kepada orang tu. Sebab biasanya dia tak boleh terima sebab dia tak ada pendedahan ataupun dia tak faham yang autism ni sebenarnya keadaan di mana. Sebab yang banyak tengok pasal autism ni, semua tengok kepada anak-anak yang mungkin kita nampak bermasalah, macam bukanlah bermasalah tapi dari segi tingkah laku yang mungkin tak terkawal kan. Tapi kalau tak terkawal pun, if kita tak accept the condition ataupun kita tak terima keadaan anak itu sebegitu, kita tak cari jalan ikhtiar, dia akan forever begitu. Jadi kita mesti ada jalan keluar, mesti ada cara untuk treat. Sebab itulah kena jumpa pakar dan terapis. Jadi di situ yang saya boleh katalah, even saya pun dalam family member saya sebagai orang yang saya profesional dalam bidang ni pun, ada yang bila kita suarakan nampak macam ada nampak kita tanya pasal ni, tapi ada orang yang macam kita nampak dia punya reluctant atau in denial. So apa yang kita boleh buat, kita tak boleh cakap, oh aku tahulah. Kalau macam saya lah kan, saya cakap, oh
I selalu dah diagnose budak-budak yang ada autism ke ataupun I do the diagnosis ke kan, saya nak cakap macam tu, dia akan tetap, walaupun kita dalam bidang, tetap orang mungkin susah nak terima. Jadi apa yang saya selalu buat adalah indirectly saya sentiasa menyampaikan awareness tu. Saya selalu share, saya selalu bercakap, saya selalu share video yang berkaitan supaya orang dapat ilmu tu ataupun pengetahuan. Sebenarnya sebab dia orang tak boleh terima sebab dia orang tak tahu ataupun dia tak ada pengetahuan mengenai benda tu. Okay, so itulah caranya yang saya boleh kongsikan. Mungkin orang selalu nampak autism ni as in the negative way je kan. Tapi betul. sebenarnya tak. Mm. It's unique. It's unique. Tengok Arif saja. Kita pun boleh tengok macam mana like how successful he is. Tapi tak semestinya kita kena successful in terms of academic saja kan. Okay, ada soalan lagi. Alright. Untuk autism ni sama. So your first and the last question kita kali saja. Autism ni gabung soalan yang sama kan? Okay, sebenarnya untuk apa ni dia tak, pengaruh dia boleh jadi pelbagai faktor. Okey, pelbagai faktor lah di mana dia boleh jadi faktor biologi, benda-benda lain. Banyaklah faktor dia. Kita tak boleh determine definitely. Tapi kalau tak dapat rawatan terapi pun sebenarnya daripada awal early intervention pun sebenarnya boleh mempengaruhi. Tapi bukanlah saya nak kata definitely memang takkan boleh maksudnya mempengaruhi. Maknanya dapat early intervention tu confirm kalau implemented dia akan rendah daripada umur sebenar semua tu tak ada. Tapi badan ada banyak faktor yang mempengaruhi. One of it could be that late diagnosis and mungkin delay intervention. Okay, itu satu. And then yang tadi tu dari segi treatment lah, sama ada cukup ataupun tidak ABA ke apa, any kind of treatment, setiap individu yang berkeadaan ada autism ni dia berlainan. So that's why kena pergi jumpa expert. Mungkin anak dia, macam contohnya kita ada kawan yang mungkin ada anak autism juga sebenarnya, mungkin punya treatment lain. Anak kita lain. Mungkin tengok keadaan sebab itu nanti kita spektrum. That's why bila kita tengok contoh sekarang, kita tengok yang kita kenal artis tu Zarina. Dia ada dua. Azal so yang memang I think condition level tu lagi rendah kan, macam severe ada seorang lagi moderate mungkin ataupun mild. So dia ada di mana seorang tu tak boleh bercakap, boleh keluar, boleh berdikari sendiri, tapi dia ada persamaan dari sudut fungsi sosial tu lah kita nampak. Cuma setiap anak tu berbeza. That's why kita panggil autism tu sebagai spektrum. Jadi dia punya treatment tu maaflah keluar sekejap tadi. So itulah dia yang penting, bawa jumpa expert dulu, bawa jumpa profesional dulu untuk dapatkan bantuan, and then baru kita tahu apa yang sesuai untuk Astagfirullahalazim. Okay, minta maaf sangat. Tadi saya cakap saya pernah bekerja sebagai ABA therapist. Bila go for ABA, kadang dia orang akan tengok apa the child's needs. Kalau jumpa pusat terapi yang sesuai dengan anak, mungkin boleh cuba ABA. EIP pun okey juga. Tapi macam saya sangat cakap, tengok apa yang diperlukan oleh anak tu. So dia punya treatment tak sama. Even kalau dalam ABA sendiri pun, dia bukan sama. Setiap individu akan ada unique treatment plan dia. So itu dia. Harapnya boleh menjawab soalan tu. Dan last question untuk Arif. Kita nak end dah lepas ni. Ni last question. And internet pun sangat tak memberi kerjasama daripada awal. Minta maaf sangat. So kita endkan dengan last question Arif. Ada Sister Amalina tanya, Arif pernah rasa down tak? Sebab
ada autism ni lah. Sebab dia ada neurodivergent juga. Dia neurodivergent sampai sekarang masih down sebab dapat diagnosis tu. So apa tips Arif untuk terima dan redha dengan takdir Allah ni? Lama tak ada rasa apa lah. Arif dia lain lah. Dia tak ada perasaan pun bila dia kena diagnose tu. Ah, Tapi Dia tak go orang with the flow sebab Ah, Arif masa dia diagnose tu dia tak ada masalah dari segi factors kan. faktor dari segi mood disturbances ke tak ada. Dia cuma mengalami masalah dari segi dia nak cope dengan living skills, living needs dia. Contohnya nak pergi kelas, sesat, nak banyaklah yang itu yang dia banyak dia nak cope. So macam mungkin Arif tak boleh nak relate dengan benda Ah, tu. Mungkin Arif boleh bagi kata-kata semangat lah Kata-kata semangat kot. ataupun macam mana nak Cerita terima. oh dia perempuan ke? Dia perempuan. Cantik ke? Tak tahu nampak dah, lah Arif manis cantik, lah. maksudnya manis. Oh ya. Kecil nak nampak gambar. Oh, oh jangan sedih lah. Ha? Boleh ke bagi nasihat? Boleh. Nanti sesat macam mana? Kita Tak. ada. Oh, jangan sedih. Alamak, tak tahu level dia lah apa. Tapi dia bukan autism, dia mungkin dia kata dia neurodivergent je. Mungkin Tapi dia tak pasti ni. apa. Oh ya. So, general je. Oh. Dia siapa Arif nak bagi tu? Hmm. Oh, cantik. Nanti. Ada beza ke nasihat untuk cantik orang biasa? Tak apa. Comel. Patut lah hari ni. Oh, sebab bersyukurlah jadi orang yang manis. Okay. Menyebabkan orang lain terkena kencing manis. Dia fikirkan lain. Okay, Kita- haraplah itu dapat menceriakan hari Sister Amalina ni. Oh, kenapa Amalina tu? Dia diagnosis apa? Dia tak beritahu lah berasa apa, tapi dia Rahsia. neurodivergent. Oh, dia stres ke? Bipolar. Oh, dia stres. Bipolar. Oh, dia bipolar. Oh, yang ada dua mood tu. Uh-uh. Alamak, macam tu ke? Jangan sebut nama. Oh, okey. Tak nak sebut. Oh, kesian lah dia. Dia kena... Oh, dia kena kahwin lah. Kena suami dia popok dia. Popok dia. Pokok macam tu. Kena kahwin Kena popok macam tu. Ataupun suruh kawan dia popok. Okay. Tapi Pujuk. dia ada dua mood dia. Oh, kadang sedih, kadang gembira. Oh, susah juga tu. Oh, dengan cakap doktor, kena makan ubat. Itu paling penting kan, ubat. Makan ubat. Jangan jangan cari sesuatu yang trigger. Okay. Dan dan nikmati hidup yang sementara ni. Tapi jangan cari dadah pula untuk ubat. Nanti kena tangkap macam Yasin Kumpulan Brothers. Jangan cari dadah ke. Bahaya tu. Makanlah ubat yang betul, jangan cari dadah, ya. Jangan cari maladaptive coping. Masuk Arif. Kalau bagus cari Dr. Wazan Nizam lah. Dia tu doktor psikiatris tapi dia tu Islam. Bukan dia ni. Dia tu terapkan yang Islam. Jumpa Dr. Wazan Nizam. Arif suka tahu akan tak terapkan yang Islam. Saya dah terror tau. Oh ya, tak. Terror tau bagi ceramah agama kat klien dia. Oh ya, tapi ada doktor lain. Jangan jumpa doktor yang tak boleh dipercayai. Nanti bagi ubat salah ke. Jumpa doktor yang bagus. Dr. Wazan Nizam ke doktor apa lagi? Doktor siapa? Doktor Charles. Doktor Hijaz ke. Okay. Doktor-doktor dekat UIA tu yang handsome. Nanti boleh waktu session nanti boleh hilang stres lah. Tengok handsome Dr. Wazan Nizam ke. Jangan cari doktor yang tak handsome sangat. Nanti bertambah stres. Teknik dia
cari doktor handsome. Aduh, okay. Kena cari Dr. Handsome. Okay. Lepas ni habis lah. Banyaklah klien patient Dr. Rozan Nizam pasti. Semua cari dia. Arif promote dia. Oh. Aku Oh, ya, selalu. tapi kalau dia dengan Dr. Hijaz, dia tak handsome sangat lah. Dia kena jauhkan diri daripada Dr. Hijaz supaya dia nampak handsome. Aduh, Dr. Hijaz kena rekod lah. Kena hantar Dr. Hijaz dengan Dr. Rozan Nizam ni. Maknanya Dr. Nurul ni kawan sangat dengan Dr. Hijaz sebab Dr. Hijaz lagi handsome bagi Arif lah. Tapi bos Saiful tu dengan sesiapa pun boleh kawan. Sebab dia lah manusia terhandsome. Kau tak relate lah. Okay, kau tak relate. Arif je. Itu pandangan Arif. Okay, Bos Saiful tu paling handsome. Dia kata antara Lee Min Ho dan Bos Saiful tu tak menang. Antara Tom Cruise dengan Bos Saiful tu tak menang. Jadi kita tak boleh lah. Itu adalah bias statement daripada Arif. So maknanya klien lebih senang sembuh dengan Bos Saiful lah. Betul tak? Tapi dia tu tak lah, itu contoh je tapi bagus dengan Dr. Wazan Nizam. Bos Saiful bukan terapkan Islam sangat. Hidup dia pun tak Islam pun. Tapi dia cuma handsome je. Yang Dr. Wazan Nizam lah yang bagus. Okay, package lah macam tu Dr. Rozan Nizam ni. Handsome lepas tu beriman lah. Dia masukkan konsep Islam ke dalam perawatan tu. Bagus lah dia tu. Kadang-kadang saya angau dia. Sebab dia bagus. Dia ni sangat jujur ya. Angau tu bukan macam angau kita tau. Angau tu maksudnya impress lah. Dia sedih lagi ke Amalina tu? Tak. Sedih ke? Dia dah jawab terima kasih kepada Arif. Tidak. Dia kata akan ikut ni ada seorang lagi cakap uswah hasanah akan ikut nasihat Arif. Kena cari Dr. Handsome. Kena cari doktor handsome. Sekarang doktor yang biasa-biasa ni nanti kau tak baik. Jangan cari Dr. Alizi Alias lah. Dia dah tua. Tapi dia bukan bidang tu sangat lah. Dia bidang organize psychology. Psikologi. Tapi dia hebat lah, Arif. Dia hebat lah. Dia dah cerakak dulu. Oh ya? Tak apalah. Mungkin dia dah tua. Tak apalah. Mungkin dulu handsome. Dia dulu ramai peminat. Tak boleh relate. Tak boleh relate dulu. Okay. Alright. Thank you so much Arif sebab jawab soalan tu. Kami harap yakin ramai yang akan ikut nasihat ni. Especially cari doktor yang handsome tu. Tapi janganlah pula kita tak nak jumpa doktor tu kalau doktor tu biasa-biasa je. Sebab handsome tu subjektif Arif. Kan? So mungkin bagi Arif bos saya tu handsome. Bagi kita orang biasa je. Kan? So macam tu. So kalau rasa doktor tu sedap mata memandang pun dah okey lah. Kak Mira pun cari yang handsome. Ya, dia cepat dia cepat sembuh lah macam tu kan. Psychologically. Okay, so Arif pun dah jawab semua soalan. Kita pun dah sebenarnya dah lebih bermasa sebab kita nak make room tadi banyak technical issues. Minta maaf sangat-sangat. Itu di luar kami punya kawalan lah. Tiba-tiba hari ni internet memang kacau bilau pula. Mungkin sebab dengan orang hebat lah dengan Arif ni. Dia banyak gangguan sikit. Dia faham ke? Dia faham. Dia dah thank you Arif dah. Okay. So, terima kasih banyak dekat Arif untuk tamu yang memang selalu ada dengan kita sebenarnya. Kenapa? So Arif mungkin kata-kata last nak bye ke nak end the session, nak bagi macam sedikit kata untuk orang yang ada autism ke, untuk orang yang ada anak autism ke, ataupun untuk general je sebelum kita end live. Ibu bapa yang ada anak autism kena ada empathy jugalah. Walaupun sama kasut tapi saiz tak sama. Kalau anak dia tu pandai, jangan cakap macam anak yang suka mengamuk anak orang lain. Cakap anak Zainuddin ke contohnya, apalah dia tu tak pandai jaga anak. Tapi Zainuddin tu anak dia yang tahap teruk. Tapi Allah cipta anak dia yang ringan. Tapi dia kena bersyukurlah. Tapi dia jangan cakap orang tu tak pandai ajar anak ke. Tapi memang macam tu anak dia. Tapi keterukan anak tu memudahkan mak dia tu nanti masuk syurga. Tapi yang anak dia yang mild autism mudah sikit lah, lambat sikit nak masuk syurga. Tapi yang
ada anak yang teruk, jangan cemburu dengan ada anak yang ringan pula. Kata, oh anak dia tu pandai boleh lah. Eh sebab sebab tapi semua orang pun ada keistimewaan berbeza lah. Allah cipta. Walau anak dia tu mungkin mild pandai kan, tapi mungkin anak dia yang anak orang tu yang ringan tu dia kurang dia tapi anak dia yang teruk tu tak pandai belajar tapi sayang dia macam yang budak autism yang lemas tu, yang waktu banjir tu dia selamatkan ibu dia. Ingat ke? Ingat. Ya, dia tak pandai akademik tapi dia pandai selamatkan ibu dia. Ah, semua tu ada keistimewaan berbeza. Ada yang akademik, ada yang ah kalau yang teruk tu biasa mereka lebih berkemanusiaan. Faham ke? Faham? Terus lah, Arif. Oh, jangan bandingkan anak-anak sebab autism kan spektrum tak sama tu. Hmm. Betul? Okay. Okay. So bukan saja untuk anak yang ada autism kan. Setiap anak yang normal ni pun tak elok lah kita banding-bandingkan. Setiap anak tu ada keistimewaan tersendiri. Especially macam tadi kita dah cakap pasal akademik kan. Jangan tengok yang akademik saja. And bukan saja untuk anak-anak, untuk diri sendiri juga. Janganlah kita compare pula diri Ya, kita betul. kan. So dengan habisnya kata-kata Kak Arif, habis jugalah Heal Talk kita untuk episod kali ni, untuk series kali ni. Terima kasih juga Sisa Kaira dengan kita. Okay, Arif, bye-bye, jom. Okay, Assalamualaikum. Jumpa in the next Heal Talk. See and share. Bye. Assalamualaikum.